Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Pengerusi. Bagi membahaskan maksud bekalan 27 Kementerian Kerja Raya yang melibatkan tambahan sebanyak 445.803 juta, yang juga melibatkan pembiayaan keperluan tambahan, bayaran dan penyelenggaraan jalan persekutuan sebanyak 20 juta. Saya ingin bertanya kepada pihak Menteri mengenai dengan pembinaan Jambatan Sultan Yahya II yang menghubungi Kota Baru dengan Jajahan Tumpat. Ianya telah pun diberikan kepada suatu syarikat dengan nama IS Resources Sdn Berhad, milik seorang pemimpin kanan UMNO di negeri Kelantan, pemuda. Ia mula dibina pada 7 hari bulan 6 tahun 2007, dan setelah 5 tahun jambatan itu masih belum dapat digunakan, walaupun jangkaan awalnya sepatutnya siap dalam tempoh tak sampai 2 tahun setengah, iaitu pada Disember 2009. Apabila pihak kontraktor memohon, maka tempoh lanjutan masa diberikan kepada Disember 2010. Apabila tidak siap, dimohon lagi, diberikan pula tempoh lanjutan kepada Ogos 2012. Dalam soalan saya pada 13 hari bulan Jun 2012 yang lalu, dinyatakan oleh pihak kementerian bahawa jambatan ini belum juga siap dan tidak mungkin dapat disiapkan pada 30 Ogos tahun 2012. Dan pihak JKR tidak dapat memastikan bila tarikh sebenar siap jambatan, oleh kerana tempoh siap sebenar projek ini akan hanya dapat ditentukan setelah JKR meneliti cadangan penjadualan projek yang baru yang akan dipohon oleh pihak kontraktor. Jadi saya mohon kepada pihak menteri supaya nyatakan apabila 2-3 kali tempoh EOT ini dilanjutkan tapi belum juga siap, dan pihak kementerian pernah menyatakan di dalam dewan ini bahawa kalau tidak siap maka denda sebanyak RM26,000 satu hari akan dikenakan kepada pihak kontraktor tersebut setiap hari sehingga siapnya jambatan. Jadi ini merupakan suatu bebanan kepada pengguna-pengguna jalan raya, terutamanya yang berada di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, di seberang Sungai Kelantan. Kita akan menyambut Hari Raya Puasa pada 19 Ogos yang akan datang, insya-Allah. Ini sekali lagi akan berlaku suatu malapetaka yang cukup besar apabila jambatan yang digunakan sekarang, yang hanya ada satu laluan ke seberang dan satu laluan ke Kota Baru, dibina oleh pihak kerajaan Kelantan, kerajaan negeri Kelantan pada tahun 1964 dulu. Jadi sampai projek yang sepatutnya berharga 150 juta tak siap dalam tempoh 5 tahun. Jadi saya mohon kepada pihak menteri supaya meneliti, dan oleh kerana panjang jambatan ini hanyalah 800 meter. Jadi mohon kepada pihak menteri untuk memberi kepastian. Mencelah sedikit. Hulu Terengganu, Bang. Ya, sila. Saya dengar berita baru ni, Yang Berhormat Menteri Besar Kelantan ada mengumumkan untuk pembinaan lebuh raya dari Kuala Krai ke Kota Baru. Tadi Puchong mengatakan bahawa agak malanglah untuk orang Puchong terpaksa menggunakan lebuh raya untuk keluar, yang terpaksa membayar tol setiap hari. Jadi oleh kerana Kelantan berusaha membina lebuh raya dengan anggaran kutipan derma RM1 seorang, kita nak tanya bila jangkaan siap lebuh raya tersebut. Dan kita juga nak tanya, kalau Kelantan boleh binakan satu lebuh raya, dan kita selalu mengatakan perjanjian konsesi berkenaan lebuh raya ini menguntungkan kepada pihak yang membina, apa salahnya Kerajaan Negeri Selangor sendiri
mungkin boleh membina laluan alternatif kepada projek lebuh raya supaya rakyat Puchong itu tidak terpaksa menggunakan tol. Sebab saya rasa ini merupakan pilihan-pilihan yang boleh dibuatkan, kerana kalau kita minta orang lain menyediakan lebuh raya, tentulah mereka nak mengaut keuntungan sebagai satu perniagaan. Bagaimana dengan soalan saya? Terima kasih. Ya, Bapak Datuk Mursi, dengan izin, pembinaan lebuh raya Kota Baru Kuala Krai ini dibina dan sudah pun diberi jaminan tidak akan ada tol. Projek yang bernilai 1.8 bilion ini akan dibayar kepada dua kontraktor yang bersetuju membinanya dalam tempoh 25 tahun. Bayaran tertunggak 25 tahun. Maknanya dia buat dulu, dia guna modal dia dulu, dan kerajaan akan bayar balik dalam tempoh 25 tahun. Kalau dikira 1.8 bilion ringgit dalam tempoh 5 tahun, kerajaan hanya kena bayar 6 juta satu bulan sahaja. Keuntungan kepada rakyat. Negeri tidak ada untung, rakyat yang untung. Oleh kerana perjalanan daripada Kuala Krai ke Kota Baru itu pada setiap musim perayaan, sepatutnya perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Kota Baru itu hanya memakan masa 6 jam. Tapi kadang-kadang anak-anak kita terpaksa menempuh perjalanan 14 jam. Kadang-kadang 16 jam. Dan kadang-kadang yang lebih teruk lagi, kita yang nak balik ke Kota Baru ini terpaksa masuk ke bandar Bentung, masuk ke bandar Raub. Jadi tolong memakmurkan bandar Bentung dan bandar Raub di Pahang tu sebelum sampai ke Gua Musang. Jadi insya-Allah lebuh raya yang akan dibina ni akan dibuat dengan keuangan kerajaan dan juga derma daripada rakyat Kelantan seluruhnya. Bila bermula agaknya? Bila bermula? Sudah pun bermula. Sudah bermula. Dan perkara-perkara yang bagi setengah pihak menakjubkan ini sebenarnya bukan perkara yang pelik. Buku jingga itu sebenarnya tidak pelik. Kalau boleh, Yang Berhormat Kota Belud dan Ulu Terengganu, kalau boleh besok apabila Yang Berhormat Mulia Gua Musang sampai, tolong tanya Yang Berhormat Mulia Gua Musang bagaimana manifesto yang dibuat masa Angkatan Perpaduan Ummah pada tahun 1990 dulu. Pendidikan percuma, perubatan percuma. Dan perubatan percuma ni, saya pergi ke Sungai Golok, ada keluarga yang masuk hospital, dia bayar RM4 saja, 40 baht, dan dia boleh dapat kemudahan semua sekali. Sahabat saya pergi ke Hospital Universiti Sains Malaysia minggu lepas untuk buat scan kepala, MRI. Kena bayar dulu sebelum buat sebanyak RM1,150. Bandingkan Hospital Universiti Sains Malaysia, kita kena bayar RM1,150. Di Sungai Golok, Thailand, RM4 saja. Inilah. Bukan. Inilah yang menyebabkan Thaksin Shinawatra popular sampai hari ini walaupun tidak ada dalam negeri. Dan ini juga akan berlaku kepada Ibu Permatan Pau, insya-Allah. Balik kepada persoalan Jambatan Sultan Yahya kedua, Datuk Pengerusi, saya mohon kepada pihak kementerian supaya dapat memberikan suatu penilaian dan juga sebagai suatu rumusan supaya kami di Kelantan tidak menjadi mangsa kepada permainan setengah-setengah pihak yang mengambil keuntungan yang awal, kemudian apabila tidak dapat melaksanakan maka melepaskannya kepada kontraktor-kontraktor yang baru yang bertungkus lumus untuk cuba menyiapkan. Satu orang sahabat saya daripada Kota Baru buat satu posting dalam Facebook mengenai dengan apa yang tiang yang dipasang di dalam sungai, di dalam air, dalam sungai. Ada 3 tiang yang dibuat dalam gambar Facebook itu. 2 tiangnya bagus, 1 tiangnya diistilahkan dengan bahasa Kelantan khelok. Khelok ni maknanya khelok tu jatuh, maknanya tidak seperti tiang yang 2. Jadi ini mungkin akan melambatkan lagi. Jadi saya tidak maulah projek yang hanya bernilai 150 juta ini berlarutan. Sekarang sudah pun 5 tahun dan memalukan Yang Berhormat bekas Perdana Menteri yang hadir sendiri untuk meletakkan batu asas. Janganlah sampai 10 tahun baru dapat digunakan. Sekian, terima kasih.